Cetusan cinta, goresan tinta, penyuluh kata semaralah sastra Melayu di persada dunia. Terbitan Unggun Kreatif. Episod kedua podcast Nyala membawa tema Jiwa Bebas Walau Jasad Terkurung. Dalam ruangan bicara sastra, kita terokai bentuk-bentuk berkurung, sama ada kerana rusuhan, wabak ataupun status sosial. Tahukah anda, orang-orang kaya atau bangsawan dahulu sanggup membuat pagar yang tinggi dan memasang tirai di tingkap kereta supaya orang luar tidak dapat lihat isteri dan anak-anak perempuan mereka. Namun, dalam apa jua bentuk kurungan, akan ada manusia yang berinovasi untuk melepaskan diri daripada kongkongan fizikal itu. Lantas, mengangkat tema perbincangan kita, Jiwa Bebas Walau Jasad Terkurung. Segmen Sanggar Sastra Tradisional pula membawakan kisah Bibi Zainab yang dikurung di rumah pada malam hari melalui kebijaksanaan Si Bayan Budiman. Dalam segmen Kupas Karya, kita akan meneliti sebuah karya yang mengajar anak-anak kita untuk kurang ajar. Ayuh ikuti podcast Nyala bersama kami, Farihan Bahrun dan Noridah Kamari. Cetusan cinta, goresan tinta, penyuluh kata semaralah sastra Melayu di persada dunia. Terbitan Unggun Kreatif. Salam sejahtera, salam sastra buat para pendengar di luar sana, di mana jua anda berada, baik di Singapura, di Malaysia, di Indonesia, di Brunei ataupun di selatan Thailand ya. Bertemu lagi dalam siri podcast Nyala, Telaga Maklumat Sastra Melayu. Mungkin ada yang tertanya-tanya ya, siapalah budak dua orang ni, Noridah dan Farihan, asyik cakap pasal sastra saja. Kami ialah pasangan suami isteri dari Singapura yang juga bergerak sebagai pengasas sebuah syarikat penerbitan buku sastra Melayu di Singapura, iaitu syarikat Unggun Kreatif. Sebenarnya kami sudah berkenalan dah lama ya, sejak mungkin lewat 1990-an ya Noridah. Ya. Waktu itu baru melangkah keluar usia remaja ya, dan mungkin sedang mula bertatih-tatih dalam dunia kesusastraan. Saya ingat masih pada peringkat awal masih menulis pantun saja ya, dan sebagainya ya. Dan ni kisah 20 tahun lalu ya, dan 20 tahun lalu tu tak salah saya laman-laman web tu baru wujud dalam maya pada ini. Jadi ada banyak laman untuk kita kirimkan saja, kirimkan pantun dan sebagainya, dan di situlah saya mula dengan nama Farihan. Saya ingat lagi antaranya termasuklah GeoCities dan Tripod ya. GeoCities ya. Kalau anda kenal dengan laman-laman ini, usia anda seusia sebaya dengan kami ya. Kita sezaman lah kirakan. Dan sejak remaja hingga kini juga ya, Farihan aktif dalam dunia dikibarat di Singapura. Masih boleh tepuk 10? Masih boleh. Itulah Farihan yang saya kenali sejak remaja hinggalah sekarang. Masih juga bermain di Kibarat. Okey, mungkin boleh saya bacakan biodatanya secara ringkas. Farihan ialah seorang pereka grafik yang dilahirkan di Singapura, mula mendoroka rima dan ritma sejak zaman persekolahan dan pernah meraih hadiah pertama dalam anugerah pena emas atau Golden Point untuk kategori puisi dan cerpen pada tahun 2015. Kumpulan puisinya yang pertama, Tukang Tunjuk Telunjuk, memenangi Singapore Literature Prize pada tahun 2018. Manakala kumpulan puisi keduanya, Tang Ke Ting, baru-baru ini meraih hadiah utama dalam sayembara puisi Caterpillar, anjuran rumah penerbitan Caterpillar Books yang berpusat di Malaysia. Farihan menerima Anugerah Harapan pada tahun 2017. Wah, Noridah, awak hafal ke semua tu?
saya sudah terpahat dalam jiwa saya sebab bila awak menang tu semua, saya di sebelah kot. Oh. Baiklah, mungkin giliran saya untuk memperkenalkan awak. Boleh, silakan. Kalau awak ingat. Noridah Kamari ialah seorang anak jati Singapura yang meraih ijazah PhD dalam bidang sastra Melayu dari Universiti Sains Malaysia pada tahun 2019. Noridah mula menulis sejak usia remaja dan menerima hadiah sastra daripada Majlis Bahasa Melayu Singapura. Pada tahun 1999, 2001, 2003, 2007 dan 2009 semuanya dalam kategori puisi. Noridah ialah penerima Anugerah Harapan pada tahun 2013. Karya-karya Noridah telah dirakam dalam pelbagai antologi dalam dan luar negara. Kini Noridah sedang menyiapkan kumpulan puisinya yang pertama berjudul Gigi Nadim Masih Rongak yang mana penerbitannya bakal disokong oleh Majlis Seni Kebangsaan Singapura. Ya, kenapa Gigi Nadim ni masih rongak, Noridah? Dia tak jumpa dengan doktor gigi ke? Dia nak jumpa tapi dia pakai alat pelitup di mukanya. Jadi macam mana nak periksa giginya? Untuk tahu lebih lanjut lagi kenapa Gigi Nadim masih rongak, terpaksalah nantikan kumpulan puisi saya yang pertama yang akan diterbitkan tidak lama lagi. Agak-agak bila tu tidak lama lagi tu? Dalam 3 bulan ini akan datang sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, jika tidak ada halangan daripada wabak dan sebagainya kan. Begitulah sikit lebih kurang biodata kami, tenaga kerja Unggun Kreatif dan juga pengelola podcast Nyala. Terbitan Unggun Kreatif. Noridah, sekarang ni banyak kita dengar tentang istilah seperti circuit breaker ya, atau pemutus litar, terutama sekali di Singapura, ataupun kalau di Malaysia digelarkan sebagai PKP, Movement Control Order ya. Dan juga lebih 3 bilion penduduk dunia ni sedang dalam perintah lockdown ataupun berkurung dan dinasihatkan untuk duduk sahaja di rumah. Tapi saya pelik Farihan. Manusia ni semakin kita arahkan untuk lakukan sesuatu, semakin mereka mahu lakukan yang sebaliknya. Semakin disuruh duduk di rumah, semakin mereka mahu keluar, bersenam beramai-ramai, konvoi naik basikal. Seolah-olah mereka tidak rasakan ancaman virus corona ni. Tapi saya fikir ini memang sifat manusia yang suka menguji batasannya. Semakin dihalang, semakin dia nak cuba. Tapi menguji batasan pun ada batasnya. Kerana kalau ia memudaratkan diri dan masyarakat, tentu sekali ia berbahaya dan merugikan semua pihak yang terlibat. Dan sebenarnya perintah berkurung atau tahap sebelumnya iaitu circuit breaker atau pemutus litar, dia bukanlah sesuatu yang baru dalam masyarakat. Pada tahun 1942, kira-kira 2 minggu sebelum jatuhnya Singapura di tangan Jepun dalam Perang Dunia Kedua, iaitu pada 30 Januari 1942, Singapura jatuh pada 14 Februari. Ingat kematian Lieutenant Adnan pada hari Valentine. Dilaporkan, ini 30 Januari, dilaporkan dalam The Singapore Free Press bahawa rakyat dikenakan curfew atau perintah berkurung dari jam 9 malam hingga 5 pagi. Dan ini untuk membanteras perombakan yang sedang berleluasa dan juga fifth columnist atau kolumnis kelima iaitu golongan pemisah yang memecah belahkan masyarakat. Dan bukan wabak sahaja yang membawa kepada perintah berkurung ya. Pada tahun 1964, kami belum lagi dilahirkan lah pada waktu itu. Seluruh negara Singapura dikenakan perintah berkurung selepas satu peristiwa iaitu peristiwa rusuhan kaum ya, ataupun racial riot. Dan hal ini dilakukan untuk menjaga keselamatan dan kemaslahatan rakyat Singapura. Perlu diingatkan ini bukanlah satu hukuman tetapi perlindungan, dan sebagai rakyat kita perlu patuh demi kesejahteraan semua lah. Betul tu. Perlu ditegaskan bahawa ini ialah perlindungan untuk kebaikan bersama. Dan sekarang perintah pemutus litar atau circuit breaker di Singapura memerlukan kita duduk di rumah. Dan jika perlu keluar, kita harus gunakan pelitup untuk memutuskan jangkitan virus yang semakin liar mengganas.
Dan konsep berkurung dalam kehidupan juga banyak terakam dalam sastra ya. Berkurung bukan pakai baju kurung ya. Berkurung kerana ada ancaman di luar, berkurung kerana dikurung seperti dalam penjara, ataupun berkurung secara sengajalah, sama ada untuk menuntut ilmu ya, untuk bermuhasabah dan menyendiri lah ya. Dan keadaan dunia pada masa ini saya rasa aneh sekali. Anda rasa aneh tak? Ada juga aneh juga. Kehidupan sekarang ni rasa aneh kerana banyak tempat yang biasa kita kunjungi sudah pun ditutup ya. Tapi ini untuk kemaslahatan bersamalah, perlindungan bukan hukuman. Dan saya teringat dengan kata-kata Arinawati dalam novel Sandera yang diterbitkan pada tahun 1971. Katanya, penjara bagi lelaki yang berjuang untuk tanah air merupakan tangga ke arah kemuliaan. Apa maksudnya tu, Nurida? Saya rasa yang dimaksudkan secara fizikal tu penjara secara fizikal. Tetapi kalau kita ambil konsep berkurung ni, seperti kita memenjarakan diri kita di rumah, sekarang ni kita perlu jauhkan diri daripada berkumpul kan, penjarakan sosial. Jadi kita seolah-olah memenjarakan diri dalam rumah. Ini juga adalah perjuangan untuk tanah air. Dan setiap perjuangan untuk tanah air ialah tangga ke arah kemuliaan. Kerana kadang-kadang kita perlu berkurung untuk bebas kemudiannya. Jadi dalam arti kata yang lain, kalau seorang lelaki ataupun manusia itu berkurung ataupun memenjarakan diri sendiri, itu adalah satu usaha yang mulia lah. Ya, buat masa ini adalah pengorbanan yang paling mulia yang boleh kita lakukan untuk masyarakat. Cakap pasal terkurung ya, saya teringat pula novel Pak Suratman Markasan yang berjudul Penghulu yang Hilang Segala-galanya. Ya, ceritanya mengisahkan tentang Pak Suleh yang dahulunya seorang penghulu di sebuah kampung. Namun dia terpaksa berpindah ke sebuah rumah pangsa di bandar, flat lah rumah batu. Jadi dia rasa, tentu sekali dia rasa dirinya terkurung ya. Bukan sahaja dari segi fizikal, malah dari sudut mental juga ya. Dan satu demi satu Pak Suleh merasakan kehilangan. Mulanya tentu sekali kuasa Pak Suleh sebagai seorang penghulu lah, ketua kampung ya. Dan kemudian secara fizikal, iaitu kampungnya sendiri dan tanahnya. Dan kemudian dari segi kebebasan ya, dan kesihatan, dan juga dari segi emosional, kebahagiaan beliau juga. Tapi itu mungkin lebih kepada kesan psikologi. Bagaimana kita terkurung secara fizikal akan merasakan kita terkurung atau tersekat perkara-perkara yang lain yang secara psikologi lah, yang melibatkan jiwa ataupun mental dan bukannya secara fizikal. Tapi kan Farihan, kalau kawan-kawan saya yang dah biasa duduk di kampung, duduk di rumah sebuah, bila mereka harus duduk di rumah pangsa ataupun flat kan, atau apartmen, mereka cepat rasa gelisah. Sebab mereka rasa mereka perlu jejak tanah. Satu hari, setiap hari perlu sekali tu perlu jejak tanah. Dan mereka tak biasa naik lift. Mereka tak biasa naik lift, mereka naik tangga. Siapa lah tu ya, adalah tu kawan-kawan kami. Dan di sini saya ingin buat nukilan daripada A. Samad Said yang dipetik daripada karya Bulan Tak Bermadu di Fateh Por Sikri pada tahun 1966 yang berbunyi, dalam kotak mana pun dikunci, maut mempunyai raja segala kunci. Kalau dia mahu, dia datang meragutnya sahaja. Badan pinjaman kita akan tinggal dan nyawa di dalamnya akan pulang ke tempat asal. Jadi maksudnya, kalau saya boleh tafsirkan, kita boleh berkurung, kita boleh bersembunyi, tapi kita tetap tidak boleh lari daripada malaikat maut. Ya, sebagaimana yang terakam dalam karya seterusnya ini. Terbitan Unggun Kreatif. Segmen narasi karya 1 membawakan karya berjudul Keranda oleh Muhammad Khairul Haq. Keranda oleh Muhammad Khairul Haq. Sebenarnya sejak kami dilahirkan, kami tidak pernah keluar daripada keranda yang menyembunyikan kami di balik rahmatnya. Perut ibu itulah keranda yang menunjukkan bahawa kami hanyalah mayat yang tiada daya dan upaya. Dunia ini juga keranda, kerana setiap gerak kami hanyalah menerusi kudrahnya.
Setiap nafas yang kami hela hanyalah tanda kami masih berada di dalam keranda. Saat roh dipisahkan daripada jasad, hanyalah sebuah ingatan bahawa keranda itu rumah kami. Keranda hanyalah peralihan seperti dunia ini juga tempat peralihan. Peralihan ini hanya untuk mengingatkan kami berada di dunia ini sebagai mayat yang setiap gerak dan nafas hanya melaluinya. Masih ramai yang sibuk mahu mematikan diri sendiri, sedang kami melihat bahawa kami lahir di dalam keranda dalam keadaan mati, sedang kehidupan itu hanyalah melalui yang maha hidup. Bagaimana mungkin kami mampu mematikan diri kami sendiri sedang kami tidak pernah bernafas dengan nafas yang sendiri? Keranda itu membawa kami daripada perut ibu ke liang lahat. Sedetik dalam penyaksian bahawa yang maha hidup itu hanyalah Dia. Daripada tanah kembali ke tanah, keranda juga asalnya daripada tanah. Matilah sebelum kamu mati. Kematian itu hanyalah kematian buat kami yang berfantasi bahawa diri kami ini bukan miliknya, sedang lahir kami sebenarnya bersama kain kafan dengan semerbak harum setanggi. Jadi karya Keranda daripada Muhammad Khairul Haq, beliau ialah penulis dari Singapura dan karyanya boleh didapatkan dalam buku Iftitah, sebuah karya sastra kerohanian terbitan Baitul Hikmah dari Malaysia. Buku ini juga boleh didapatkan dari laman unggunkreatif.com ya. Pembayaran melalui PayPal ataupun kad kredit. Dan keranda ni juga persis berkurung, dan saya rasa menarik sekali bahawa dia kata kita dilahirkan, kita sudah berada dalam keranda. Maksudnya kita sudah berada dalam satu kurungan dari rahim ibu sampailah di akhirnya kita masuk ke liang lahat pun dalam keranda. Tapi semasa kita hidup tu sebenarnya kita juga dalam keranda, sebab keranda ni dilihat sebagai tempat yang perhentian sementara. Dia bukan abadi, dia bukan selama-lamanya. Jadi konsep atau falsafah di sebaliknya tu begitu mendalam. Dan konsep berkurung ini juga dapat kita temui dalam sastra Melayu tradisional. Ayuh ikuti perkongsian Dr. Nuridah Kamari dalam segmen seterusnya. Terbitan Unggun Kreatif. Ruangan Sanggar Sastra Tradisional kali ini membawakan cerita berbingkai iaitu Hikayat Bayan Budiman. Cerita berbingkai atau frame narrative ialah sejenis prosa tradisional yang bersifat cerita dalam cerita. Kita ada cerita pokok iaitu jalur cerita utama dan daripada cerita utama itu ianya bercabang-cabang menerbitkan cerita-cerita lain. Contohnya cerita Hikayat 1001 Malam. Tersebut Al-Kisah 1001 Malam. Saya ingat lagi kisah itu tentang Syahrazad yang dipaksa kahwin dengan seorang sultan yang kejam. Sultan itu akan membunuh isterinya pada keesokan pagi setelah bernikah. Dan untuk melengahkan pembunuhan Syahrazad, bercerita dan ceritanya itu dibiarkan tergantung seperti cliffhanger. Jadi Sultan tak membunuhnya kerana mahu mendengar cerita yang selanjutnya. Jadi esok malam disambung lagi dan disambung lagi sampailah menjadi 1001 Malam. Dan antara kisahnya ialah cerita pelayanan Simbad kan? Ya, saya. Dan juga cerita Abu Nawas. Abu Nawas juga ya. Dan tiba pada akhir cerita Syahrazad tu, Sultan tidak jadi membunuhnya sebab sudah Jatuh cinta. jatuh cinta. Jatuh cinta berjuta rasanya. Itu juga ialah Jerat yang berlainan pula ya. Jerat percintaan. tu jerat yang paling bahaya. Betul tak Farihan? Tiada Sama. komen. Dia takut nak komen.
Sama seperti 1001 Malam, cerita hikayat Bayan Budiman juga bersifat berbingkai. Cerita utamanya mengisahkan seorang saudagar dari negara Ajam bernama Khoja Maimun dan beliau mempunyai isteri bernama Bibi Zainab. Khoja Maimun ke pasar dan membeli seekor burung bayan jantan atau parrot, burung kakak tua, dan juga seekor tiung betina. Beliau meletakkannya dalam sangkar dan digantung di rumahnya. Maka diceritakan Khoja Maimun harus berdagang keluar dan harus tinggalkan isterinya di rumah. Sebelum dia berangkat, dia berpesan kepada isterinya, jika ingin lakukan sebarang pekerjaan, muafakatlah dengan 2 ekor unggas atau burung itu, iaitu Bayan Budiman dan juga tiung betina. Hubayah atau pengawal jangan tiada. Maksudnya mana-mana isterinya nak pergi perlu ada pengawal supaya dapat elakkan fitnah sebab suaminya tidak ada di rumah kan. Hendak dijadikan cerita, apabila suaminya sudah pergi, sudah berlayar, seorang anak Raja Ajam lalu berkuda di depan rumahnya dan terpandang Bibi Zainab. Mereka bertentang mata dan melalui bantuan seorang wanita tua, mereka pun merancang untuk berjumpa. Maksudkan hubungan sulit. Pada suatu malam, Bibi Zainab mengadu kepada burung tiung betina yang dia nak keluar, nak jumpa dengan anak raja ni. Dan burung itu menasihatinya bahawa dia tu isi orang, tak elok dan berdosa berjumpa dengan lelaki lain pada waktu malam. Bibi Zainab menjadi marah. Lalu dia menyentak burung tiung tu dan hempaskannya sampai mati. Marah betul dia ya. Kemudian Bibi Zainab bertanya pula kepada Bayan Budiman, boleh tak dia keluar, dia nak jumpa dengan anak raja ni. Dan Bayan Budiman mula-mulanya dia pura-pura tidur. Tapi Bibi Zainab kejutkannya sampailah dia terjaga. Lalu mulalah dia bercerita. Apabila hari sudah siang, Bibi Zainab tidak jadi keluar. Dan dia kata akan turutkan niatnya berjumpa dengan anak raja esok malamnya. Begitulah saban malam, dari malam ke malam, setiap kali dia nak keluar, Bayan Budiman akan mula buka cerita. Sampai esok pagi, dah tak jadi keluar. Jadi Bayan Budiman bercerita dan menghambat niat tuannya untuk keluar. Sehinggalah Bibi Zainab akhirnya insaf akan perbuatannya untuk mengkhianati suaminya. Sampailah suaminya pulang dan dia tak keluar-keluar rumah pada waktu malam untuk bertemu dengan anak raja itu. Bagus ni cerita ni. Jadi kalau mereka yang mungkin gatal masih nak keluar rumah je lah, bolehlah Gatal atau nak keluar rumah. kedua-duanya sekali. Mungkin bolehlah dapat pasangkan Bayan Budiman di muka pintu jadi dapat melalaikan mereka dan menghambat keinginan mereka. Tapi apa agaknya Bayan akan bercerita pada zaman sekarang? Oh, menarik sekali. Sebab dalam cerita hikayat Bayan Budiman, cerita-cerita yang disampaikan itu ada nasihat-nasihat tertentu, sindiran ataupun cerita moral yang menginsafkan Bibi Zainab daripada memperduakan suaminya. Jadi kalau sekarang ni pastinya banyak pengaruh-pengaruh, banyak ilham-ilham yang dapat dikumpulkan ya dari zaman sekarang. Kalau anda Bayan Budiman zaman sekarang ni, apa yang anda ingin ceritakan untuk lalaikan orang daripada keluar dalam keadaan perintah berkurung ni? Saya kurang pastilah kalau saya Bayan Budiman, tapi saya tahu sekarang, kalau pada waktu sekarang, Bayan Budiman ni mungkin samakan dengan mungkin rancangan-rancangan di Netflix ataupun cerita-cerita drama Korea yang bersiri, yang berantai, yang betul. Kalau tengok sekali tak boleh lepas, harus tengok berkali-kali. Jadi kalau kita nak keluar rumah dalam keadaan perintah berkurung ni, kita cuba tengok drama Korea. Dia seakan candu ya, lepas satu episod kita nak tengok episod lain. Apa yang episod baru tu? Siri baru, Crash Landing on You. Crash Landing on You, dan sebelum ni ada banyak lagi lah cerita Korea, cerita drama Melayu pun banyak yang bersiri kan. Cetusan cipta, goresan tinta, penyuluh kata semaralah sastra Melayu, persada dunia nyala.
dan unggun kreatif. Berkurung juga boleh membuahkan pelbagai ilham. Contohnya seperti insan-insan yang terpenjara seperti Pramoedya Anantatur, contohnya tetap kuat minda dan jiwa mereka untuk berkarya. Dan berkurung secara jasad tidak bermakna semuanya akan terkurung. Jiwa kita tetap bebas. Ini membawa kita kepada cerpen Hamzah Hussein berjudul Pagar Bukan Penjara, dikarang pada tahun 1951. Cerpen ini dibuka sebegini. Kalau kau melawat atau melintasi rumah orang kaya lagi berbangsa itu, pemandangan kau pertama sekali akan ditarik oleh sebuah pagar zinc merah yang tinggi melapasi kepala. Beranda rumah itu pula ditutup dengan bidai rapat yang baru. Orang kaya ini mendirikan pagar-pagar zinc yang tinggi itu sebab tidak mengingini sebarang orang lelaki lalu lintas di hadapan rumahnya, memandang anak perempuan dan isterinya yang berada di dalam kawasan rumah. Juga bidai-bidai itu dipasangnya untuk menyekat pemandangan daripada mata sebarang lelaki melihat anak gadisnya yang selalu setiap hari berbual-bual di beranda rumahnya. Orang kaya ini mempunyai seorang anak dara bernama Rahmah berusia 21 tahun. Setiap kali ada orang masuk meminang, ayahnya akan tolak. Rahmah tidak memandang harta, tetapi inginkan suami yang beragama dan dapat membimbingnya. Bila fikirkan gadis-gadis sebaya dengannya sudah ada tunang, Rahmah nekat ingin bersuami dengan apa cara sekalipun. Namun, dia tidak mempunyai teman lelaki. Kereta ayahnya dipasang langsir supaya tidak ada orang boleh mengintainya. Rahmah tidak dibenarkan keluar kecuali bertemankan ibunya dan drivernya dengan kereta menunggunya di mana-mana. Rahmah jatuh hati pada driver bernama Ahmad. Mereka menjalinkan hubungan cinta melalui surat menyurat bersulam dengan nafsu berahi. Mereka mula melakukan hubungan sulit di belakang rumah Rahmah hinggalah Rahmah berbadan dua. Untuk menutup malu, Rahmah serahkan semua barang kemasnya kepada Ahmad untuk dijual dan dijadikan wang hantaran untuk menikahinya. Awalnya ditolak, tetapi apabila tahu anaknya sudah mengandung, ayahnya bersetuju. 6 bulan selepas berkahwin, Rahmah melahirkan anak. Ibu bapa Rahmah menawarkan wang RM1,000 untuk Ahmad menceraikan Rahmah. Ahmad lantas menerima hadiah itu dan menceraikan Rahmah dengan fikiran iaitu dengan RM1,000 itu dia mungkin membeli perempuan pelacuran ataupun perempuan rumah tangga yang lebih cantik dan lebih menarik. Dahsyat sekali ceritanya ya. Begitu sensasi. Dan kita lihat di sini beberapa jenis jerat ataupun kurungan yang berlaku. Pertama ialah Rahmah tu dikurung di rumahnya. Bapanya pasang pagar tinggi-tinggi. Kemudian dalam kereta pun dia letak langsir. Dia letak tirai. Orang tak boleh mengintai pun. Dan kedua, ni jerat yang paling bahaya ni. Iaitu jerat percintaan. Dia jatuh cinta dengan Ahmad. Dapat dia serahkan segala-galanya ya kepada Ahmad. Dan Ahmad campur Rahmah jadi Rahmat pula. Ahmad dia sebenarnya tidak mencintai Rahmah kan. Dia cuma bernafsu saja. Dan bila diberikan wang RM1,000, mungkin RM1,000 pada tahun berapa ni, 60-an, 50-an, besar jumlahnya. Tapi bila diberi wang, maksudnya cinta dia atau kasih sayang tu boleh ditukar ganti dengan wang RM1. Jadi ada nilai, ada harga pula. Satu lagi isu yang mungkin boleh kita tekankan di sini, apabila ibu bapa melarang, ada kalanya untuk kebaikan kita sendiri. Kan? Jadi kalau kita boleh samakan dengan keadaan circuit breaker ni, bila kita dilarang untuk keluar, bukan dilarang, dianjurkan untuk duduk di rumah, jangan merayap, jangan keluar jika tidak perlu. Bukan untuk menyusahkan hidup kita, tetapi untuk menyenangkan hidup kita di kemudian hari. Dan ini yang berlaku pada Rahmah kan?
Tapi apa yang saya dapati, sesuatu yang menarik melalui cerita ini, larangan itu sebenarnya membawa kepada keburukan. Iaitu kerana kelarangan itu, kerana kepenjaraan Rahma itu, dia tidak dapat bergaul dengan lelaki-lelaki lain, tidak dapat menjalinkan hubungan dengan orang-orang lain. Jadi apa yang dia lihat hanyalah Ahmad, iaitu drivernya di depan mata. Dan itu mungkin larangan yang bersifat yang backfire lah, yang tidak mendatangkan win-win kepada semua pihak. Ya, jadi daripada dia terkurung secara fizikal membawa kepada dia terkurung secara mental pula, iaitu fikirannya tak terbuka kerana dia tidak didedahkan kepada masyarakat, dia tidak kenal lebih ramai orang. Mungkin kalau dia kenal lelaki-lelaki lain, dia tahulah kedudukan Ada Rahmat. pilihannya. Kedudukan Ahmad dengan dia tu berbeza sebenarnya kan, dan pilihan lain ada lelaki yang lebih handsome, yang lebih kaya Yang tak senang tipu orang. yang tak senang tipu orang. Dan kalau dia jumpa orang yang suka tipu pun, musang berbulu kambing pun, berbulu ayam, berbulu kambing, dia jumpa musang, dia akan tahu bezakan sebab dia dah terdedah kan kepada pemikiran, kepada masyarakat yang lebih luas. Jadi ini mungkin pandangan yang terbalik lah, yang melihat larangan ataupun kurungan itu sebagai satu gejala yang kurang bagus lah. Walaupun untuk kebaikan diri sendiri, tapi ada kesannya, ada kesan sampingannya. Ya, dan mungkin ini kesan yang bapanya sendiri tidak jangkakan kan, kerana bapanya nak melindunginya. Jadi kenapa agaknya judul cerpen ni Pagar Bukan Penjara? Bagi saya ya, kalau dikatakan sini pagar bukan penjara, kerana perbezaan tu, kerana pagar tu ialah untuk perlindungan, iaitu orang luar daripada masuk. Penjara tu ialah hukuman, orang dalam tu jangan keluar. Jadi ini permainan kata-kata dan juga konsep. Bila kita berkurung tu, adakah tidak elakkan orang luar daripada masuk atau elakkan kita daripada keluar. Jadi untuk Rahma tu, bapanya sebenarnya pagar, dia tak nak orang luar kacau anak dia. Tapi Rahma tu rasa dia di penjara, dia yang nak keluar. Dia semakin dikurung, semakin kuat keinginan untuk melawan dan membawa kepada sifat kurang ajar atau derhaka, sebagaimana terakam dalam lagu yang bakal kita kupas ini. Terbitan Unggun Kreatif. Dalam segmen Kupas Karya, kita akan meneliti lagu Anak-Anak Kita tulisan M. Nasir. Anak-anak kitakah yang berlari telanjang di bawah mentari sumbing sambil bernyanyi lagu ketakutan hari-hari ini. Nak siapa yang berlari telanjang kat bawah tu, kat bawah kolong blok tu? Awak pernah ke lari telanjang masa kecil-kecil? Tak pernah. Saya ada unsur-unsur kesantunan. So mesti Farihan kena rotan kalau dia berlari telanjang di bawah mentari sumbing. Anak-anak kitakah yang memikul beban kesilapan kita hingga tak kenal budaya canggung bangsa sendiri. Jadi ni beban atau kesilapan sejarah daripada ibu ayah generasi sebelumnya yang mungkin tak mengajar, yang mungkin tak mengamalkan budaya sendiri. Jadi anak-anak generasi kemudiannya rasa canggung ataupun rasa awkward kan? Tapi saya tertarik semula dengan baris pertama, berlari telanjang itu mungkin bermaksud fizikal, tapi juga boleh merujuk kepada sifat yang telah ditelanjangi, iaitu mungkin moral, budaya dan yang dah kosong dalam diri anak-anak seseorang tu kan. Jadi perkara-perkara yang sudah ditetas daripada pakaian. Ya, betul. Jadi apa yang menjadi pakaian hidup kita dah dirobek, dah disiat. Dan dia anak-anak kita tu yang telah kosongkan ya. Ya, dan dia menjadi semacam canvas yang putih kembali, yang mana dia terdedah dengan apa jua pengaruh daripada bangsa-bangsa lain. Dia canggung dengan bangsa sendiri, iaitu dia awkward ataupun tak kena. Sebab tu kita dengar kadang-kadang orang kata apa, my Malay not good. Aduh, sakit hati. My Malay not good, atau I cannot speak Malay very well. Jadi tapi bahasa Inggeris pun My English pun not good. Kalau nak cakap my Malay not good,
make sure English awak tu betul. Betul. Kalau tak boleh buang Melayu, tak boleh buang putih, buang apa? Bahasa monyet. Jadi kita selamatkan anak kita dari padang jerangkap samar. Selamatkan anak kita, Orde Baru politikus usang. Ini kata-kata yang agak berat kan. Satu padang jerangkap samar tu minefield. Minefield ya. Jadi tak nampak kan samar. Jadi dia padang yang mana kita nampak bebas, kita berlari, nampak kosong, tak ada apa-apa, tapi kalau Tiba-tiba kita je boleh terperangkap. tersalah langkah, kita terperangkap. Dan selamatkan anak kita, Orde Baru politikus usang. Apa yang dimaksudkan dengan Orde Baru? Saya rasa dia permainan politik yang sebenarnya dah lama, tetapi ada pembaharuan Orde Baru untuk membina. Saya kalau Orde Baru selalu macam Illuminati Ya, kan. betul. Dia ada kena-mengena dengan konspirasi New World Order. Ya. Yang selalu dianggap sebagai satu konspirasi baru, konspirasi teori lah yang mengatakan ada satu organisasi hitam ataupun dalam bayang-bayang yang ingin mencaturi dunia dengan Orde Baru. Apakah Orde Baru tu? Satu kerajaan dunia, satu kerajaan, satu pemerintah, satu agama ya. One world religion, one world politik, one world economy. Ini adalah sebenarnya daerah subur untuk orang-orang yang suka dengan teori-teori seperti ini ya. Tapi Orde Baru politikus usang. Maksudnya dia Orde Baru tapi dia sebenarnya adalah rancangan yang dah lama dilakukan dalam hayat manusia. Anak-anak kitakah yang bermain di hutan belukar dengan senapang kayu ubi cambah tak kenal bahaya? Anak-anak kitakah yang tak tahu nak pulang bila petang kerana terlalu sibuk main lastik dan berpistolan, pistol-pistolan? Jadi apa mungkin yang ingin disampaikan oleh M. Nasir melalui dua rangkap yang baru anda sebutkan? Senapang, lastik, pistol, dia adalah permainan peperangan dan mereka sebagai kanak-kanak, mereka tak tahu bahayanya senjata-senjata ini. Bila dah besar, senjata-senjata ini boleh memakan diri sendiri. Dan saya rasa bila mereka bermain ni, mereka leka. Kan? Jadi bila waktu petang tu mereka tak tahu pulang ke rumah, ini juga kita boleh ambilnya sebagai bayangan manusia yang leka dengan keadaan dunia di luar sana, mungkin tak mengambil endah tentang budaya atau bangsa sejarahnya sendiri. Jadi bila petang, kita sifatkan petang tu sebagai orang tu mungkin dah dewasa, dah lewat usianya, mereka masih tidak mahu pulang ke jalan yang benar, tidak mahu pulang untuk mengenali diri mereka, tidak mahu pulang ke rumah. Jaga-jaga anak kita jangan sampai jadi hamba. Jaga-jaga anak kita, kita ini orang merdeka. Kan? Jadi kita nampak di sini rangkap ni yang mana sebab mereka dah leka dengan dunia di luar, dia kata bahawa jaga anak kita jangan sampai jadi hamba, jangan sampai dia diperhambakan oleh orang lain, diperalatkan, yang mana mereka menjadi caturan dalam papan politik orang-orang yang lebih berkuasa sehingga mereka kembali menjadi hamba. Dan juga ingatkan pada mereka bahawa kita ni orang merdeka, kita ada wawasan, kita ada kebebasan. Dan rangkap seterusnya yang menguatkan lagi pandangan ni ialah panggillah mereka pulang, ayah nak ajar tentang kurang ajar, jadi mereka takkan sendiri lagi. Panggillah mereka pulang, ayah nak ajar tentang kurang ajar, jadi mereka takkan dimomok lagi. Jadi rangkap ini mengingatkan saya tentang kata-kata puisi daripada Usman Awang. Suatu bangsa itu tidak akan menjadi besar tanpa memiliki sifat kurang ajar. Jadi ini mungkin satu lantunan semula daripada kata-kata Usman Awang itu. Panggillah mereka pulang, ayah nak ajar tentang kurang ajar. Dan kurang ajar di sini bermaksud untuk melawan, untuk menjadi biadab, untuk tidak menghormati. Tapi bukan kerana tidak menghormati itu kurang kesantunan diri. Cuma mereka harus belajar mendapatkan semula apa yang mereka miliki. Jadi untuk seseorang itu menjadi merdeka, mereka perlu menjadi kurang ajar. Sekali-sekala, bukanlah selalulah kan. Jadi pada masa yang tertentu perlu jadi biadab sikit, perlu mendesak apa yang menjadi hak. Ya, tapi
kurang ajar pun tak bermaksud rebel without cause ya. Jangan, sebab setengah orang tu mereka kurang ajar untuk kurang ajar. Tapi kita tak tahu apa perjuangan dia, apa yang dipertahankan. Jadi kurang ajar di sini ialah jangan sampai kita diperhambakan. Maksudnya kita tahu hak kita di mana, kita tahu di mana garis-garisnya, mana tempat-tempatnya yang menuntut kita untuk bersifat tegas terhadap pendirian kita, supaya kita tidak dimomok, tidak mudah ditakut-takutkan. Fikir, selamatkah kita di tangan tukang karut itu? Fikir, selamatkah kita di tangan dalang wayang itu? Fikir, selamatkah kita di tangan ahli korporat itu? Fikir, selamatkah kita di tangan doktor jiwa itu? Fikir, selamatkah kita di tangan pakar kitab itu? Fikir, selamatkah kita di tangan Tuhan-Tuhan itu? Kenapa awak rasa peranan-peranan ini disebut di sini? Tukang karut, tok dalang, ahli korporat, doktor jiwa, pakar kitab dan Tuhan-Tuhan. Mungkin ini semua adalah watak-watak yang menakut-nakutkan, yang memomok-momokkan. Sepertilah dalang wayang, ahli korporat, tukang karut, mereka mungkin mencipta sesuatu naratif untuk sesuatu agenda. Ya? Dan jadi mereka bertindak seperti Tuhan-Tuhan ya? Ya, saya. Dan sebagai orang merdeka, kita kembali kepada baris yang terawal. Sebagai orang merdeka, kita harus berani memikirkan nasib dan masa depan kita sendiri. Bukan meletakkan rezeki kita di tangan orang-orang ini. Selamatkah kita di tangan orang-orang ini? Bukan letakkan nasib kita di tangan orang-orang ini, bahawa ada masanya kita harus mempersoalkan. Jadi jangan sampai kita dipergunakan, diperhambakan, didalangi, dipermomokkan. Jadi saya rasa itu dia punya amanat yang ingin disampaikan melalui lagu ini. Kita perlu tahu di mana kita boleh melawan, dan kita perlu tahu di mana kita harus bertegas. Tapi yang seronoknya lagu ni lah saya nampak permainan zaman kanak-kanak. Mungkin zaman kanak-kanak yang nasi. Kalau anda main ke? Berpestol-pestolan. Saya main dalam longkang cari ikan. Saya pun. Kalau kita ada cerita gadis pantai, saya gadis longkang. Tapi longkang saya tak ada air. Longkang kering je kat luar rumah nenek saya. Terbitan Unggun Kreatif. Sebagaimana yang disebut oleh sastrawan negara Malaysia, Usman Awang, kata-kata beliau yang berbunyi, suatu bangsa tidak akan menjadi besar tanpa memiliki sifat kurang ajar. Melawan batas-batas akan membawa pembaharuan, tetapi untuk masalah peribakan wabak ini, kita perlu patuh apabila disuruh berkurung. Jika tidak, akan menjadi lebih dahsyat. Dan memang adat dia Farihan, semakin dihalang, semakin diuji batas dan garisan. Semakin disuruh duduk di rumah diam-diam, semakin bergelitis ya, nak keluar, nak berlari anak, nak jalan-jalan tepi pantai dan sebagainya. Saya teringat juga sajak Mas Suri SN ya, yang berjudul Tiada Peduli. Sekali ini aku tidak peduli. Kegusaran malam, bintang malam. Meski yang lain menyambut sunyi, di atas dasar yang satu terang atau gelap, aku tetap berdiri. Ada bersusun-susun batu piramid, tinggi tegak melindung pandang hidupku. Jika tidak gila dengan fikiran orang lain, entah sekarang sudah tidak lagi jadi soalku. Biar desar-desir angin bertiup, ketahuan rang mati tiada kawan, atau ada lagi yang mengerikan. Insan tergolek tiada tertutup. Sekali ini aku tiada peduli. Di atas dasar yang satu aku berdiri.
Saya dapat rasakan sikap pengarangnya yang begitu tegas ya, bahawa dia tidak mengindahkan lagi apa orang fikir, apa orang katakan, bahawa di atas dasar yang satu dia ada pendiriannya dan dia teguh di situ. Dan ini juga membawa kami kepada sajak seterusnya daripada Abdul Ghaffar Ibrahim, Di Lapangan Ya Ya Ya, yang ditulis pada tahun 1969. Jadi pada tahun 70-an ni, Abdul Ghaffar Ibrahim ataupun nama panelnya Agi, kita panggilnya Pak Agi. Pak Agi ni terkenal dengan sajak-sajak yang bersifat eksperimental, dan beliau juga Agi ni terkenal dengan konsep 3V, iaitu visual, verbal dan vocal. Jadi dalam ruangan podcast ni kita cuma boleh dapat 2V je, iaitu vocal, dan verbal tu kita boleh bayangkanlah perkataan-perkataannya. Tapi visual tu yang mana kita perlu lihat dia beraksi, tu kita tak boleh nampak lah. Tapi walaupun 2V daripada 3V, pastinya kita dapat rasa kesan daripada deklamasinya. Jadi dengan keizinan penulis Abdul Ghaffar Ibrahim, kami mainkan deklamasinya Di Lapangan Ya Ya Ya. Lapangan ya 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 ya. Abdul Ghaffar Ibrahim, Agi. Di lapangan ya 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 ya. Jam ini aku mau menjadi burung. Jam ini aku mau menjadi ikan, kan, berterbang-terbangan, berenang-renangan. Lapangan, lapangan ketawa, lapangan selera, lapangan terbuka. Tapi kau tentu menggeleng, leng. Asap rokokmu terus menjeling, ling. Ini you, utopia. Jadi kita cari seada-adanya di lapangan. Ya. Itu sajaknya Abdul Ghaffar Ibrahim Di Lapangan Ya Ya Ya, yang beliau baca sempena baca puisi dunia COVID-19 di Facebook, dan kami mainkan atas keizinan yang telah beliau berikan untuk kami tayangkan, kami paparkan deklamasinya buat anda sekalian. Katanya di sini, dibenarkan, dipersilakan, Allah rahmati kita semua. Jadi ini sajak yang agak bersifat eksperimental. Kalau kita dengar sekali, kita baca sekali mungkin kurang faham. Kita kena baca beberapa kali. Dengar beberapa kali. Jadi ni lapangan Ya Ya Ya, saya rasa ni lapangan ataupun ruangan yang mana semua kemungkinan boleh berlaku. Iaitu manusia boleh menjadi burung, boleh menjadi ikan. Manusia boleh terbang, manusia boleh selam ke dasar lautan. Jadi cakap berterbang-terbangan, berenang-renangan. Tapi apa yang saya dapat tanggapi daripada sejak ini ialah lapangan Ya 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 ni satu medan yang mana semua boleh terjadi. Ya. Ataupun mungkin boleh menjadi sebagai satu tempat yang mana segalanya menjadi realiti. Ya. Tapi pada akhir rangkap pun
rangkaian yang terakhir tu, kau tentu menggeleng ling itu mungkin bermaksud pihak authority yang apa saja yang aku nak buat tapi engkau memangkah, engkau menggeleng ling Kau tak setuju. Ya. Dan ini yang kau panggil utopia. Utopia. Ya, di lapangan yang kau sebut sebagai lapangan ya yang mana semua boleh terjadi. Jadi ni lapangan lapangan semua yang kita nak boleh terjadi. Ini adalah utopia. Kita cari seada-adanya. Jadi dalam kehidupan ni kita cari ruang-ruang kecil yang mana kita ada kebahagiaan kita. Yang mana ada kemungkinan apa yang kita inginkan, yang kita nak, semuanya boleh terjadi. Tempat yang mana segala impian boleh berlaku. Dalam setiap kehidupan kita, kita cari ruang-ruang ini. Ya. Tapi juga ada permainan juxtaposition di situ. Yang mana walaupun kita dibenarkan berfikir secara meluas, berfikir bebas, namun pada masa yang sama kita dipagar dengan peraturan, dengan kurungan juga. Ya, sebab itu ada watak di sini yang menggeleng dan asap rokokmu terus menjeling ling. Jadi tu amaran yang mungkin agak halus kan. Asap rokok tu je macam semacam amaran. Asap tu ialah bayangan ada api di situ kan, dan api tu adalah sesuatu yang boleh membakar. Ini adalah masa yang aneh ya, zaman yang aneh sekali, dan peraturan-peraturan baru yang mencorak tahun ni setakat ini menuntut manusia untuk lebih fleksibel dan bersikap terbuka. Tapi peraturan ini hanya sementara. Tiba masa kita harap semuanya akan kembali sedia kala. Dan saya teringat ya Farihan, sajak Muhammad Haji Saleh dalam Sejorong Tanah Serong, dalam sebuah unggun di tepi danau, iaitu kumpulan puisinya, beliau menulis bahawa peraturan adalah undang-undang sementara. Besok diatur semula. Tapi ironinya, dengan berkurung ini kita akan lebih bebas nanti. Bebas daripada wabak COVID-19. Terbitan Unggun Kreatif. Narasi karya kedua menampilkan sajak berjudul Api oleh Muhammad Latif Muhammad pada tahun 1977, dideklamasi oleh Nuridah Kamari. Api oleh Muhammad Latif Muhammad. Berikanlah bayimu api, jangan berikannya putihnya susu, pucatnya nasi. Kerana jika kau berikannya nasi, nanti mereka mencemburi tradisi, tidak berani menghadapi realiti. Seperti pesawat telinga menyampaikan berita, dalam perjalanannya kepalsuan menjadi kebenaran, kemungkaran menjadi kebaikan. Jadi berikanlah zuriatmu bara, usah berikan mendakap cempaka. Biarlah panasnya terasa, baru mereka mengerti ertinya bangsa. Terbitan Unggun Kreatif. Podcast Nyala episod ini membawakan segmen baharu, iaitu tentang tips penulisan, dan kali ini kita berkongsi tentang tips bagaimana untuk mendapat idea dalam menulis. Baik, untuk segmen tips penulisan kali ini kita akan mulakan dengan langkah pertama dalam perjalanan penulisan seorang penulis, iaitu bagaimana untuk berfikir secara kreatif. Teknik berfikir secara kreatif ni boleh kita digunakan untuk penghasilan apa jua bentuk karya seni, sama ada sajak, cerpen, novel dan sebagainya. Malahan bukan sahaja dalam bentuk penulisan, malah dari sudut pengkaryaan, contohnya muzik, video, filem, fashion, malahan perniagaan ataupun iklan dan macam-macam lagi. Jadi apabila kita sudah memahirkan diri dalam berfikir secara kreatif ni, banyak aplikasi yang kita boleh gunakan dalam kehidupan seharian. Acap kali apabila saya mengendalikan bengkel penulisan kreatif,
saya akan mula bertanya kepada para peserta dahulu. Apakah yang dimaksudkan dengan pemikiran yang bersifat kreatif? Apakah yang anda faham apa itu kreativiti? Ya? Dan tentu sekali jawapan yang lumrah yang biasanya akan diketengahkan, contohnya mungkin satu, daya mencipta sesuatu yang luar biasa. Ataupun idea yang baru dan segar yang lain daripada yang lain. Betul, ya. Dan ada juga yang mengatakan imajinatif, ya, ataupun sifat imajinasi yang tinggi lah, ya. Ada juga yang mengatakan ini bakat alam, bakat semula jadi, ya. Lain daripada yang lain. Dan yang paling saya sukalah, orang selalu kata apa? Kalau berfikir secara kreatif itu berfikir di luar kotak. Setuju? Ataupun apa? Out of the box. Out of the Think box. out of the box. Jadi kemudian saya akan terus bertanya, apakah kotak yang dimaksudkan itu? Kotak mancis ke? Ataupun kotak tisu? Ya? Ataupun kotak kepala kita yang berserabut dengan fikiran, ya? Jadi di sini saya ingin huraikan sedikit tentang konsep kotak, ya? Apabila kita berfikir di luar kotak tu, kotak yang dimaksudkan merujuk kepada paradigma. Ya, pernah dengar paradigma? Iaitu satu sudut pandangan ataupun gagasan idea yang biasa-biasa ataupun yang standard lah. Ya. Kata orang, kalau pemikiran yang bersifat konvensional, yang lumrah, itulah paradigma. Ya. Dan apabila kita mula berfikir di luar kotak, kita memperbaharui atau menolak pemikiran yang sudah diterima oleh sekelompok besar masyarakat. Jadi konsep anjakan paradigma atau paradigm shift ini pernah dianjurkan oleh seorang filsuf atau ahli falsafah dalam bidang sains, iaitu Thomas Kuhn. Ya. Beliau mengatakan yang konsep ini bermaksud satu perubahan asas dalam kebiasaan atau amalan sesuatu dalam cabang sains lah. Namun demikian, konsep anjakan paradigma ini juga boleh digunakan di luar bidang sains juga. Yang saya ingat tentang Thomas Kuhn ni, pernah saya terbaca, ialah tentang anjakan paradigma ni. Salah satunya yang besar, pemikiran besar, ialah dahulu orang fikir dunia ni lepir ataupun mendatar. The earth is flat, kan? Yes, Tapi melalui teknologi pada masa tu, mereka dapati bahawa dunia ni sebenarnya bulat. Jadi bila daripada lepir jadi bulat, maka seluruh mayapada, seluruh cakrawala ni diubah. Jadi itu paradigma yang diubah, dunia tu berubah. Jadi paradigma dari sudut konvensi, kelaziman-kelaziman pun turut berubah. Jadi contohnya kalau dari sudut penulisan, ya, kalau kita ingin menulis tentang contoh bunga mawar, ya, apakah perlambangan yang lumrah yang sering dikaitkan dengan bunga mawar ini? Apakah pandangan paradigma yang bersifat konvensional tentang bunga? Cinta, ya. Kasih sayang. Wanita. Betul, wanita, gadis. Dan juga mungkin sifat-sifat yang berunsur romantis. Ya, kita fikir tentang bunga mawar merah, kita fikir tentang keharuman. Ya. Kita fikir tentang hadiah hari lahir, hadiah hari ulang tahun perkahwinan dan sebagainya. Jadi ini merupakan konsep-konsep konvensional ataupun paradigma yang kita harus elakkan. Ni bila kita nak menulis lah, berfikir secara kreatif. Ya. Jadi untuk berfikir di luar kotak, kita tolak ke semua idea-idea tadi dan kita berfikir secara berlawan. Ya. Jadi kalau tadi kita cakap mawar dia, kita fikir tentang cinta. Jadi kalau berlawannya benci, dendam, kesumat dan sebagainya. Jadi boleh tak mawar itu menjadi satu lambang kebencian? Atau mungkin sifat-sifat mawar tu kita tak lihat secara selapis saja. Kita tak lihat merahnya atau kelopaknya atau harumnya, tapi kita lihat durinya. Betul, kita lihat kehodohannya, keburukannya. Ya. Jadi tadi kita lihat cantik, ya, mawar cantik, tapi mawar juga boleh bermaksud yang melukakan, ya. Ya, yang mencederakan, yang menyakitkan, bukan sahaja membahagiakan. Betul. Dan kalau juga mawar selalu dikaitkan dengan warna merah. Jadi kalau kita ingin berfikir secara kreatif, mawar itu mungkin boleh menjadi warna-warni, berwarna pelangi,
ataupun mungkin mawar yang tak ada warna, mawar yang kelabu. Atau black rose. Black rose memang ada, mawar hitam Ada ya? ada. Jadi mawar kelabu belum ada. Okay. Tunggu kita cipta. Saya tengok cerpen Johan A. Rahman ya. Betul. Tika Aksara Menari. Tika Aksara Menari, di mana kanak-kanak itu seringkali dimarah oleh bapanya kerana dia mempunyai disleksia. Betul. Dan kemudian kanak-kanak itu berjaya mencipta sekuntum mawar atau mawar yang berwarna-warni. Dan itu juga cerpen itu satu cara bagaimana penulis itu boleh bersifat kreatif, iaitu dia menggunakan konsep yang konvensional, mawar berwarna merah, dan menggunakan ayahnya sebagai antagonis. Ya, ayahnya bersifat konvensional. Apabila dia memarahi anaknya, dia akan kata, "Engkau ni bodoh lah, mawar warna merah, mawar warna merah." Jadi itu tanggapan yang seolah-olah disemat ke dalam fikiran anaknya itu. Ya. Dan di sinilah kita mula untuk berfikir secara kreatif. Ya. Jadi kalau lelaki yang suka berbunga, apakah itu juga melanggar konvensi? Ya. Jadi konvensi ni kita boleh anggap sebagai stereotip lah ya. Ya, betul. Dan kita sebagai penulis atau sebagai insan seni, kita cuba nak mempersoalkan stereotip ni. Apakah mawar merah semestinya khas untuk wanita? Mungkin juga ada lelaki yang nalurinya lebih halus. Jadi di sini kami ingin mengundang anda, para pendengar, para penulis di luar sana, untuk menghasilkan sebuah karya sajak dengan menggunakan tema pagar. Kita sedia maklum yang pagar itu boleh bermaksud sekatan atau perlindungan, juga boleh bermaksud sesuatu yang dibuat untuk membataskan, mengawal atau mengepung kawasan masing-masing. Sama ada rumah, kebun, harta benda dan lain-lain. Dan ini semua pemaknaan dari segi literal atau harfiah. Jadi bagaimana pula pemahaman tentang pagar dari sudut figuratif pula? Misalnya menerusi peribahasa, pantun dan bidalan lama. Contohnya pagar bulan ya, yang bermaksud bintang-bintang ya. Malam bulan di pagar bintang ya. Ataupun pagar duri, iaitu pagar yang berkawat ya. Atau mungkin peribahasa berikut. Bagai melompat pagar 3 hasta, akan dilompati rendah, akan dilangkahi tinggi. Apakah maksud yang mungkin terkandung dalam peribahasa tersebut, dan mungkin mengapa pengarangnya menggunakan pelambangan pagar? Boleh teka maksud peribahasa tersebut? Bagai melompat pagar 3 hasta, akan dilompati rendah, akan dilangkahi tinggi. Maksudnya pagar tu kalau kita lompat dia rendah, tapi kalau kita langkah dia terlalu tinggi. Jadi maksud yang sebenar adalah pertolongan atau keadaan yang kurang ya, tapi tidak pula mencukupi. Maksudnya ada orang yang nak bantu, tapi dia bantu walaupun sedia ada, tapi tak cukup lah. Jadi kalau dari sudut pantun pula, tentu sekali kita pernah dengar ya, buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Dan kalau kita cari makna ya di sebalik pantun ni, kita cari kaitan antara pembayang dan maksudnya, menarik sekali. Kerana pokok buah cempedak ni dikatakan tidak terlalu tinggi. Kita tidak perlu gunakan galah. Kita tidak gunakan galah untuk jolok buah cempedak. Jadi orang yang gunakan galah tu maksudnya dia salah lah. Cara dia tu salah. Jadi ni untuk tunjukkan bahawa dia budak yang baru belajar. Kita kena tunjukkannya. Dan juga pokok cempedak ni di luar pagar. Maksudnya di luar kawasan orang itu. Bermaksud juga di luar lingkungan pemahaman ataupun ilmu orang itu. Jadi dia berlapis-lapis makna pantun ni. Dan dia cukup mendalam dan menarik. Bukan kerana dia nak mencuri ke? Dia nak mencuri tapi caranya tu salah. Ni pencuri yang tak tahu curi. Jadi dengan memahami ya segala sifat atau unsur pagar yang sedia ada, bagaimanakah kita boleh mencipta sesuatu di luar tanggapan konvensional ya, di luar kotak, ataupun memecahkan paradigma, sesuatu yang segar ya, dan tidak klise lah, yang tidak basi, yang tidak berulang-ulang ya.
Dan kami nantikan kiriman anda. Anda hanya perlu mengarang sekuntum sajak bertemakan pagar. Kami akan pilih 5 sajak paling kreatif untuk dibacakan dalam episod-episod akan datang. Hantarkan sajak kreatif anda kepada alamat email kami iaitu info@ungguncreative.com ya. Sebelum 29 hari bulan April 2020. Dan setiap pemenang akan menerima sebuah buku percuma terbitan Unggun Kreatif. Ayuh kita tulis sesuatu yang lain tentang Pagar. Terbitan Unggun Kreatif. Berakhirlah sebuah lagi episod podcast Nyala. Bagi mereka yang ingin mengirimkan mutiara kata atau sajak, bolehlah emailkan kepada kami di info@ungguncreative.com. Untuk membeli karya-karya penulis Melayu Singapura, sila layari laman kami di ungguncreative.com atau Instagram kami @ungguncreative. Untuk episod seterusnya, kami akan meneru ke jalur konflik yang relevan pada masa ini, iaitu konflik manusia dan alam. Apakah karya-karya yang mengangkat tema memelihara alam dan bagaimanakah pergelutan manusia dan alam dipaparkan dalam sastra? Semaraklah sastra Melayu Di Persada Dunia. Cetusan cipta goresan tinta, penyuluh kata semaralah sastra Melayu di Persada Dunia. Terbitan Unggun Kreatif.